Okey, so apa itu segitiga Pascal? Ataupun tengok nombor ganjil lah dulu. Nombor ganjil apa? Tidak boleh dibagi tepat dengan dua kan? Nombor genap boleh dibahagi tepat dengan dua kan? Fibonacci yang tu bermula dengan 01 dan seterusnya diperoleh menambah dua sebutan yang sebelumnya kan. Tiga-tiga Pascal aturan geometri. Okey. Soalan ni kalau saya tengok lepas-lepas, kalau nak periksa pertama korang lah pengkal, dia suka adalah, masa adalah soalan matching-matching ni. Sebab dia ada dekat, kalau dekat soalan format tiga korang, dia ada dekat soalan paper 2, sebab korang ada section A, korang tak ada paper 1, paper 2. Korang ada section A, section B, section C. Dia dekat section B. Maksudnya korang kena padankan dengan jawapan yang betul. Tengok cancel. Saya tak pasti 3 Pascal, tiga Pascal tu maksudnya apa. Jadi saya cari nombor genap, nombor ganjil. Kan? Itu sebab korang memang belajar daripada sekolah rendah lagi. Cari yang korang tahu jawapan. Ya. Maksudnya nanti yang tak pasti, yang kita korang cari terdekat lah. Okay? Tapi sekarang dah lalang sudah bagi jawapan, kita cuba baca dan cuba ingat terus. Sebab ini memang kemungkinan besar lah kan kalau nampak simple, tapi kalau tak tahu, tak boleh jawab, biar rugilah. Padahal senang je kan. Okay? So kalau kita tengok segitiga Pascal adalah aturan geometri pada perkali binomial dalam sebuah segitiga kan. Yang kita buat bentuk segitiga, betul tak? Yang atas tambah bawah tu bentuk segitiga. Itu kita panggil segitiga Pascal. Dan nama pun segitiga kan. Okey, nombor ganjil, nombor yang tidak boleh bagi tepat dengan dua. Itu simple, biasa semua tahu. Nombor Fibonacci yang dikata tambah. Ada perkataan tambah, nampak? Menambah. Tu Fibonacci. Kalau nombor genap boleh dibahagi dengan 2. Okey? Jelas? Boleh ingat? Silap-silap memang ada dalam pesa. Saya rasa soalan pesa korang senang-senang je. Senang-senang je korang dapat 100. Saya pula, oi. Betul lah. Tengok, saya dah cakap, kalau saya cakap ni betul, memang kalau senang dapat 100, rugilah. Pernah tak kau dapat 100? Saya sendiri pun tak pernah. Paling tinggi makan saya dapat 98. Tak tahu lah apalah menghantui hidup saya ni. Walaupun saya terror matematik, daripada sekolah rendah tak pernah dapat 100. Siapalah, samalah anak saya. Kan, tak pernah dapat 100. Terror. Tak pernah dapat 100. Paling tinggi 98. Jumpa cikgu tadika. Okey lah, sama macam saya lagi. Susah betul nak dapat 100. Okey, tak apalah tak dapat 100. Tapi kalau korang dapat, okey lah. Bila lagi nak rasakan, pernah dapat ke? Tak kan? Tu kena dapat lah. Kan? Tadi kau pun tak pernah dapat walaupun setelah. Okey? Cuma masa saya pernah cerita dengan korang kan, sejak saya form 2 saya tak pernah dapat matematik kurang daripada 90. Tak pernah. Tak pernah dapat 90 ke bawah. 90 ke atas semua kasih. Betul lah. Kan saya kata lepas saya kena pelempang cikgu. Saya tak ada cerita dengan awak korang. Pernah kan? Itulah saya kata siapa nak? Kalau saya cakap dengan kau kata, bagus tu, bagi dia pelempang kali. Kompom 100 terus. Cikgu matematik. Lelaki. Nama dia Cikgu Syarizat. Nama macam nama perempuan. Nama dia lelaki. Dia rendah lagi biasa. Tapi dia pelempang sendiri. Tinggi, untuk perempuan setinggi. Tak rasa tak? Boleh lah, sebab saya salah. Saya tahu saya salah sebab saya tidur. Masa dia ajar matematik, saya tidur. Sebelum tu saya memang tak pernah dapat A. Masa perempuan lah. Tapi masa sekolah rendah, saya tak pernah dapat B matematik. Saya dapat A sekolah rendah. Langsung tak baca. Sekolah rendah saya mampu malas gila. Tahu-tahu periksa, jawab je periksa. Tapi memang sentiasa dapat A lah matematik. Tapi 80 lebih biasalah. Sekolah menengah naik perempuan, main-main. Itulah kena pelempang. Lepas kena pelempang tu, terus tak pernah dapat 90 ke bawah.
Hmm. Tahu saya tak pernah marah cikgu tu tengok. Saya ingat nama cikgu nampak. Saya ingat kan. Tapi tak adalah saya tak memburukkan dia pasal tak. Saya tak memburukkan dia. Kan? Saya tak. Saya tahu saya salah waktu saya tidur. Saya memang tidur. Kurang ajar. Tapi kalau tidur sudah berkonsul, Tak ada sebab sakit ni memang saya tidur sebab saya tidur. Petang kan, kalau kompon kau petang. Saya tak boleh tidur hujan. Kelas saya sejuk. Bukan macam kelas korang panas. Macam mana nak tidur kan? Kelas saya sejuk. Kelas saya dia macam, kelas lain, sepunya kelas je kat situ. Bawah bilik pengetur. Tak puas hati pijak-pijak pengetur. Betul lah, bawah bilik pengetur kita pijak lah kan. Kan? So, memang kelas saya tu sejuk sikit, dekat sejuk sebab dekat dengan surau. Sejuk lah. Tak ada sebab tak sekolah. Kau tak memarahkan surau. Surau penuh dengan syaitan kan. Tak jadi lah. Tu kalau bulan puasa kan senang lah. Nak pergi kan nak solat, kejap-kejap cikgu lain solat, cikgu lain solat. Sebenarnya bukan pergi solat, pergi berkumur-kumur lepas tu kelas. Tak lah, tu kan saya tahu lah. Kau ingat dengan kawan-kawan semua baik. Tapi kita orang kelas paling pandai. Paling pandai di sekolah. Anak emas kerajaan negeri Perak. Tapi poting-poting puasa biasa lah. Okay, tapi pandai kan? Cuba kelas lain buat. Memang kena lah. Confirm lah. Kena panggil masa pimpinan. Ni kalau kena lempang dalam kelas. Tak pernah marah. Itulah, kadang cikgu tu ajar kita dengan baik. Dia marah kita. Kalau dia marah kita tu sebab kita punya kesalahan. Maksudnya cikgu bagus lah. Tapi kalau tak apa pasal-pasal dia membebel semua kena. Contoh cikgu saya tu kan. Saya yang tidur semua kena. Cikgu tak, dia marah orang yang tertentu. Sebab itulah. Kan? Ada setengah orang kalau kita jumpa dia akan mengubah kita ke arah yang lebih baik. Kan? Dia tak marah. Saya ingat cikgu saya form 2 cikgu perempuan, cikgu Fauzia. Masa form 3, masa form 3 cikgu. Banyak masuk kelas. Tapi masa form 3 saya tuition. Cikgu orang tuition. Zaman saya ada tuition tau. Saya cerita dengan korang kan, saya tuition dengan budak-budak Cina. Cerita dengan budak Cina, saing dengan budak Cina, saya dengan kawan saya je duduk depan. Ada 2 orang. Kawan saya nama Fakhruddin. Kita masuk dapat MSM sama-sama. Sama-sama dapat MSM. Sama-sama saing markah matematik dalam kelas. Tapi dia pernah dapat 100. Tak pernah. Saya tak tahu dia kerja apa lah. Lepas MSM sudah lepas itu lupa dah kat mana. Tapi masih ada dalam grup sekolah lah. So, saya nak cerita dengan korang yang saing. Sebab mungkin korang ni kan tak ada saing kan. Saya dulu saing dengan budak Cina. Tapi kita orang menang. Saya dengan kawan saya menang. Kalau peksa je kita orang paling tinggi. Kat tempat tuition tu. Cina dah pernah? Tak pernah. Kita orang je menang. Jadi disebabkan kita menang tu, kelas asal kita dapat tuition, Cina suka duduk kat kita orang. Kat masa kawan saya tu, perempuan lah selalu, nak perempuan Cina. Dia tengok macam mana kita buat apa kan, belajar macam mana kan. Memang tak lah, ingat senang-senang nak beritahu rahsia. Tak, tapi kalau saya akui mungkin saya punya otak tu. Otak saya lebih sikit tu. Kurniaan Allah kan. Sebab itulah ada setengah orang, macam korang. Okay, sekarang ni korang rasa susah nak dapat matematik. Kan? Susah nak faham. Mungkin sekarang. Sebab saya ada murid saya. Orang pun tu pun tadi susah belajar. Susah. Tapi ada seorang nama budak tu saya, Wahidah nama dia. Darjah 6, tuition dengan saya dari jam 4. Tak pernah dapat A matematik. Sambung form 1. Tuition lagi. Saya ingat dah tak boleh dengan saya, tak payahlah cari tempat lain kan. Tuition lagi. Dia duduk dalam Cempaka.
Form 1 tuition. Tak tukar dapat A. Tak dapat tukar A, tapi Allah nak bagi sebab mungkin usaha dia kot. Naik Form 4, dapat A sampai Form 4. Bukan setakat A matematik, bukan setakat A matematik tambahan, tetapi dia dapat A juga dalam semua mata pelajaran. Maksudnya dia dapat straight A. Orang yang dapat UPSR, masa tu UPSR ada 5A, semua A, SPM tak dapat tu straight A. Ada budak tuition sir, dia tuition form 5 masa dia 5A, tapi dia tak dapat straight A sebenarnya. Nampak? Allah nak bagi, sebab tu saya kata tadi, tak tahulah bila mungkin dia akan dapat. Mungkinlah korang rasa mungkin payah, tapi mungkin korang akan dapat kemudian. Dapatlah nanti, dapat tu jangan lepaskan peluang tu betik. Dapat A lah, maksudnya dah dapat cara. Dah dapat cara, dah dapat ni, janganlah dapat A, wah dah malaslah belajar, tak nak baca dah boleh dapat A. Tak nak macam tu. Nampak? Macam saya tadi sebab apa saya dapat A? Kena penampar je kan? Nampak? Benda yang tak akan sampai juga waktunya, tapi bila? Yang penting ialah kena usaha. Kan? So, tak tahu, mungkin tak tahu. Kita tak tahu macam mana. Macam ada, memang ada contoh banyak. Contoh macam abang kau Zaim. Abang kau Zaim ni memang dia daripada semua belajar memang superb lah matematik. Saya tinggal touch up sikit-sikit je. Matematik ni sutera abang ni. Sebab abang dia antara orang fasa salah pun dia betulkan. Saya tak ada masalah, mungkin ada setengah tu tak boleh kan. Kalau betulkan korang pun takut nak betulkan kan. Saya tak ada heran, tak apalah. Sama-sama belajar lah. Itu kita panggil sharing. Saya tak kata saya mengajar, saya suka share. Orang ada lebih, kau bagi saya. Itu ni kita nama share. Baru syok sikit belajar. Okay, so sebab tu saya nak korang sentiasa berusaha. Jangan malas untuk berusaha. Saya nak kalau time tuition, usaha untuk tuition. Ada kerja tuition, buat kerja tuition. Tak ada kerja, tak apalah. Saya tak nak beritahu kerja sekolah, saya tak beritahu. Kan kadang-kadang sepelik juga kan. Kadang-kadang kerja sekolah pun takut buat kerja. Kan, sungguh-sungguh buat. Tapi kerja tuition. Aku bayangkan kerja tuition tu kawan sungguh-sungguh. Yang saya ceritakan kat Oida tu. Tak putus-putus dia berusaha. Kan? Sekarang dekat UM, Universiti Malaya. UM kan antara top universiti kat Malaysia. Sekarang dekat UM. Itu contoh satu budak yang seajar daripada sekolah rendah dapat straight A. Dapat straight A, dia perform, dia dapat SPM lah dia dapat semua A. Padahal sebelum tu tak pernah dapat semua A. Tak BI tak pernah, BM tak pernah A, SPM. Nampak? Okay? So, macam saya cakap, kita ni adalah orang Islam. Bila kita usaha, lambat atau cepat dia Allah akan bagi hasil dia. Lambat atau cepat je, yang penting ialah usaha. Saya minta korang usaha waktu kerja, waktu tuition dan kerja tuition je. Tu je saya minta. Ada tak saya suruh? Tak, kerja sekolah, cikgu buat tu, kerja mat tu, usahalah sekali buat. Tak ada kan? Maksudnya saya tak bebankan korang. Tu yang lain ikut korang. Tapi kerja tuition saya minta sangat. Jangan teacher selalu minta. Nampak? So, buatlah. InsyaAllah akan tiba waktunya nanti. Kau akan dapat macam saya cakap tadi. Itu yang saya cakap seorang. Banyak lagi budak tuition saya cerita yang nak banyak cerita yang macam tu. Ada satu budak tuition saya, dia sekarang belajar medik dekat UiTM. Yang ni best juga. Tapi dia tak straight A. Dia dapat, dia kurang satu A. Dia fizik B. Dia tak selesa A1B ke straight A. UPSR tak selesa lah. Lepas tu dia masuk sekolah Yayasan Selangor kan. Dia masuk kat Konvent Kelang. Konvent Kelang tu kan ada Cina, India. Dia rasa down lah sikit sebab pandai kan, budak-budak pandai. Konvent Kelang yang dekat Pustakaan Kelang tu. Dia jumpa saya tuition masa macam form 2. Masa form 2 tuition masa. Tak boleh pergi lagi, tak boleh nak ni lagi lah. Tapi dia belajar lah, masa okey lah. Dia balik sekolah, dia kan Konvent Kelang balik, terus satu tuition. Belajar,
tak dapat A juga matematik, tapi waktu dia form 4 tu baru dia start. Saya ingat apa ajakan dia, saya ingat. Waktu batch dia ada ramai yang pandai-pandai. Waktu form 4 tu ada bilang seorang budak tuition lah. Duduk tuition ni dia pergi SBP. Ya sedih lah juga. Sebab rasa nak polish dia untuk dapat straight A lah. Untuk SPM kan. So dia pergi, yang budak ni nama dia Siti Noharahi, dia duduk kat Jalan Manggis. Dia ni balik tu dia tengok muka saya tahu, saya tahu mesti sesedih, sengaja tersedihkan. Itulah, tak apa saya akan buktikan saya dapat menggantikan tempat dia. Budak kawan dia itulah yang kawan dia tu pergi SBP. Budak tu cinta juga, tapi dia dapat tawaran SBP. So pergilah SBP kan, takkan saya nak halang. So dia cakap kat saya macam tu. Betul ke ni? Oh cakap macam tu kan? Betul, saya akan buktikan. Betul, memang dia buktikan. Mat E. Dekat sekolah saing dengan budak Cina nak jadi highest. Mat E, tapi dia tak dapat straight A, dia sangkut sikit dekat SPM tu, fizik B. Padahal sebelum tu dia cerita kat saya, masa PMR, masa PMR sekarang PD3, dia kata sepupu-sepupu dia semua cemerlang. Sepupu dia tinggalkan dia, pulaukan dia, result dia tak bagus, tak semua E. Tapi bila SPM dapat cemerlang 9A 1B waktu tu, barulah sepupu-sepupu pandang. Apatah lagi sekarang dia jadi bakal doktor. Barulah sepupu bakal doktor lah, nak habis dah nanti. Barulah sepupu-sepupu nampak, sekarang dia lah jual mahal. Dulu kau tak kawan aku kan. Itu biasa kalau sepupu-sepupu korang kan, sepupu-sepupu kan. Anak murid saya situ pada ini, dia lain sikit. Sekarang, dulu dia bersusah payah belajar masa form 4, saya tengok. Tapi dia cerita kat saya, sekarang dia belajar medik kat UiTM, dia pergi kelas, dia belajar. Di kelas dia belajar, balik dia tidur. Tak perempuan ni kan. Balik dia tidur. Kawan-kawan dia pelik, dia boleh skor. Tak study pun. Nampak? Ada orang macam tu dia dah dapat teknik belajar. Waktu maksudnya teknik belajar dia ialah faham waktu belajar. Waktu kita saja dia fahamkan waktu tu, dia dapat teknik untuk dapatkan masuk. So dia tak perlu rasa susah nak belajar, dia tinggal dah okay. Tidur. Besok otak aku kena power. Kena masuk kelas, kena dah sedia. Masuk kelas. Balik tidur. Tapi dia perform, kawan-kawan dia tak puas hati. Dia kata, dia cerita kat saya dengan teacher. Kawan saya tak puas hati, kenapa? Dah aku tahu teknik. Takkan aku ceritakan semua, itu rahsia aku lah. Itu salah seorang student saya yang bersusah payah dulu belajar. Tapi dia tahu dah teknik, terus teknik nak ingat lah masa kelas, dia tuition, dia ingat. Dia lah kalau saya cerita kat korang, tak semua orang boleh ikut. Tapi dia dapat sampai sekarang. Saya setahun dua lagi nak habis dah belajar. Jadi setahun sini lagi nak habis. Salah satu student saya. So nampak? Ramai. Kurang pada korang lah sekarang ni. Okay? So berusaha untuk jadi lebih baik. Okay. So, nyatakan pola bagi jujukan nombor yang berikut. Okey, ingat sambil kita buat latihan ni, sambil kita mengukuhkan lagi, membetulkan cara menjawab. Jadi korang pastikan cara menjawab korang tu mengikut apa yang sedang ajar. Fahamkan masa ni? Saya tak suruh balik, balik. Kalau terlupa boleh tengok video balik. Fahamkan terus. Kan nanti terus tinggal nak biasa je. Okey. Dalam buku teks. Sebab tu kata tengok video. Ni apa ni? Menambah muka surat, entahlah. Buku teks, muka surat latihan pengukuhan kot. Ujung-ujung. Menambah 6 kepada nombor sebelumnya. Faham tak macam ni dibuat jawapan tu? Faham Okey, yang ni di menolak
menolak 4 kepada nombor sebelumnya. Zombie pula. Nombor sebelumnya. Jangan tukar pula struktur ayat dia. Dah macam ni kau boleh tukar pula. Dia nanti darab bahagi lain sikit kan? Okey, kita tengok. Okey, settle. Kita tengok C pula. Dah jumpa ke Zaid? Zaid? Apa ni? Menambah ke? Menambah 6 kot? Tak. Mendarab 3. Betul tak darab 3? Darab 3 kan? Dia darab lain sikit kan? Darab ke mendarab? Mendarab. Mendarab nombor sebelumnya dengan 3. Betul? Ayat dia kan? Kan? Yang ni bahagi kot. Bahagi 6 kan? Jadi 36 dengan 6, 36 bagi 6 dapat 6 kan? Betul tak? Membahagi 6 bahagi nombor sebelumnya dengan okey. Dapat? Boleh ingat? Ingat betul-betul macam mana nak buat tu. Okey. Boleh? Okey. So, tolong kalau pun mak kita ke ayah kita ke paksa kita belajar, tolonglah ikhlas kan. Nanti kan kalau mak ayah kita dah tak ada, ikhlas tu dah tak bermakna lagi. Contoh kan, orang belajar-belajar, sekarang mak suruh paksa belajar, pergi tuition. Kan? Malas lah, bagi alasan itulah, bagi alasan inilah. Ada sebab form 5 sebab seajar kan dah lebih laju dari sekolah. Bagi alasan. Dia cikgu tu saja cepatlah. Tak boleh lah. Cepat pasal tak? Lepas tu bapak ni ikut je kan. Mak ni pun ikut je. Menipulah namanya. Bagi alasan macam-macam. Nanti contoh kalau mak kita paksa pergi tuition tak ikhlas, nanti sampai waktunya mak kita tak ada. Kau rasa. Korang semua ada mak. Saya dah tak ada mak dah. Tapi sedapat buat semua. Okay. So boleh buat itu belajar betul dia. Alright. Nombor apa ni? Nombor genap. Kan? Betul tak? Nombor genap kan? Ni nombor ganjil. Ganjil lah kan? Nak bagi nombor apa 5 kan 5 sebab 5. Dia genap pun ganjil je. Ganjil ni, kita tulis ganjil. Kosong bukan nombor genap tau, kosong. Kosong bukan nombor genap sebenarnya. Dia neutral kita panggil. Tapi tak, kalau tak apa sini. Patutnya ni. Kalau perkataan apa ni? Perkataan. Cik, kau buka kuteks ke? Kau buka kuteks. Tengok jawapannya. Nombor 3. Belakang. Boleh ke belakang tak? Tengok belakang jawapan nombor 3 apa? Baik kita dapatkan jawapan ni. Kita betul tiba kat dalam peksa apa? Ini jangan kita belakang. Entahlah. Bukan salah apa. Soalan nombor 3. Bab 1. Last bawah sekali. Last sekali. B. Jom. B bahagi 2. Dia apa? Nombor apa dia panggil? Yang atas nombor genap, betul? A. Yang atas tambah 2. Dia bagi jawapan macam tu. Sekejap sebab saya tak simpan jawapan. Sekejap. Jadi
Kita tak tinggal jawapan kita je. tambah Kita tengok aja. Sekarang semua dah senang kat Google je. Nanti lepas periksa penggal pertama ni nanti saya akan menyiapkan satu buku latihan untuk korang. Nanti saya beritahu lah berapa korang tinggal bayar kat situ lah, tapi takkan lebih dari RM10 lah. Kita akan guna buku tu je untuk buat latihan. Okay. Buku teks tetap, tapi tu latihan tambahan lah. Sebenarnya tak payah nak salin. Okay. Kalau saya tak suka soalan table-table ni, saya sendiri boleh keliru. Kita tengok jawapan. Okay, tengok jawapan Mau yang menjalankan kecemerlangan tu lah. Oh, nombor dia bagi tambah 2 je. Membahagi 2. Tengok kita tengok satu jawapan Nampak tak? Nampak kan? Okey, maksudnya Belah bagi 2 kan? Betul kan? Okey. Dalam perkataan yang A tu menambah 2 menambah 2 kepada nombor sebelum. Yang B tu membahagi nombor sebelumnya dengan. Okay, kalau ungkapan algebra ni maksudnya kita nak buat persamaan. Okay, kita tengok persamaan dia buat macam mana. Okay, itu ni jawapan ni. Kita tengok jawapan yang dibagi macam ni. Nampak tak tu? Dia bagi 2x. Apa benda 2x ni? Apa benda ni? Kita tengok. X ni, nanti yang formula tu akan diguna, cara buat formula ni akan diguna dalam form 4 dan form 5 nanti. Kita tengok ni. Asalnya 2 betul? 2 kan? 2 kan? So, dia nak beritahu 2 darab apa dapat 4. 2, dia asal berdua. Nombor utama 2. 2 darab apa dapat 4. Dapat. Kalau 2 darab 1,
2 lah. 2 darab 2, 4 lah. 2 darab 3, 6. 2 darab 4, 8. Sebab tu formula dia adalah 2x. Iaitu 2 darab nombor 1, 2, 3, 4. 2 darab 1, 2. 2 darab 2, 4. 2 darab 3, 6. 2 darab 4, 8. Nombor yang dekat sini dapat jawapan ni. Okey, faham? Boleh faham tak? Boleh faham tak? Yang ni, untuk yang ni pula, nombor dia pun 100 betul. 100. Bahagi 2 kan? Bagi 2 lah kan? 100 bahagi 2 dapat 50, betul tak? Dia 2x. Kenapa 2x? Sebab kalau 2 darab 2, okey, saya tunjuk 100 bahagi, katalah tempat x ni segantikan dengan 2. Okey, kalau maksudnya 100 bahagikan dengan 4, betul tak dapat 25? Kalau tempat 2 ni segantikan dengan 3. Jadi 100 bahagi 6 kan? Kan? 100 bahagi 6 kita kena dapat ni lah pula. Jadi 100 bahagi 2x. Macam mana saya dapat 2x? Sebab 2x ni dia nak beritahu nombor sebelum tu adalah 2 kali ganda, nombor selepas itu adalah 2 kali ganda nombor sebelumnya. Maksudnya nombor sebelumnya bertambah 2 kali ganda. Dah 2 lah. Kalau bahagi, kena letak 100 tu dulu. Kenapa dibahagi 2x? Sebab nombor sebelumnya berkurang 2 kali ganda nombor selepas berkurang 2 kali ganda nombor sebelumnya. Sebab tu bahagi 2x. Okay, yang ni saya tahu nak buat ungkapan ni keliru sikit kan. Tapi tak apa, nanti bawah tu ada lagi. Okay. Tapi yang ni, yang nombor perkataan ni boleh faham Boleh Alright. Ni kalau ada soalan macam ni apa kacam gila Kacam tu gila. 135 7 kan? Tambah 2 kan? Lepas 9? 11. Ni semua bagi 2 kan? Kan 5 kali 2 10. Betul? 10 kali 2 20. Betul? 20 kali 2 40. 40 kali 2 80. Senang kan? Kan? Alright. Cuba tengok ni. 169 dengan 136. Adakah 169 dengan 136 ni perbezaan nombor dia adalah besar? Sikit je kan 169 tolak 136 berapa tu? 33. Kan? 33 kan? Maksudnya nak cari 268, nak cari nombor sebelumnya tolak 33. Cuba tolak 33 dapat berapa? Kereta dia 235 kan? 235 tolak lagi 33. 202. Cuba tolak lagi 33. 169 betul? Betul tak dapat 169? Betul kan? Okey. So 136 tolak 33? 103. Okey, faham tak saya nak buat soalan ni? Ni kalau ada principle senang gila, kau gila tak boleh buat apa. Okey, ini tukarkan dia kepada perpuluhan. Barulah senang kalau 1/2 0.5 kan? Kan? 0.5 kan? Okeylah senang bagi. Dalam tutup lampu boleh. Kita belajar ke belakang. Nampak? Seterusnya. Okey, nampak? Okey. Kalau tu 0.5,
Ini mesti 0.6 kan? Betul tak? Kalau 1/3 ni 0.7. Cuba bahagi 1/3. Orang dapat 1.6666666 betul tak? 1/3 betul tak? 1/3 dapat 0.666 betul tak? 0.3 okey, maksudnya dapat 0.3 ke? Kan? Okey. So kita tukar. So ni maksudnya kurang lah ni. 0.3. Maksudnya ni 0.4 lah kan? Kan? Ini 0.2. Ini 0.1. Betul tak? 1/6 0.1. 0.111 0.16 0.1 lah ataupun 0.2 lah kan? Okey. So kita nak dapatkan jawapan untuk 0.4 dengan 0.2 macam mana? So 0.4 nak jadikan dia pecahan, betul tak kita tulis dia 4/100? 4/10 betul? Betul? So kalau kita kecilkan, betul tak kita dapat 2/5? Jadi jawapan kat sini kita tulis 2/5. Okey, 0.2. 2/10 betul tak? Betul tak kalau kita kecilkan dapat 1/5? Okey, nampak? 1/5. Siap. Nak tanya? Okey, play. Okey, saya teruskan Ni biasa masa form 2 ni malas-malas kan. Okey, 4 sebutan pertama bagi suatu jujukan ialah 9x negatif 5 negatif. Okey, 9x negatif 5 negatif 12. Ni macam dia makin mengecilkan nombor dia. Dia ke sini tambah 7, betul tak? Kan? Maksudnya tolak 7 lah sepatutnya. Makin kecil tolak 7 lah. Okay. Bermaksud 9 tolak 7 berapa? Ini patutnya tolak 7. Macam mana saya tahu tolak 7? Kan dia ke sini kan. Korang kena carilah negatif 5 tolak negatif 12. So korang akan dapat 7 kan? 7 kan? Tetapi nombor tu berkurang. Maksudnya dia adalah tolak 7. Okey. Kalau korang buat tambah, nanti X ni jadi 16. Sebab tu saya tanya tadi, kalau korang tahu tolak 7, 9 tolak 7 berapa X? 2. So, kalau lah, saya akan tulis 9 tolak 7. So, jawapan dia adalah 2. Okey. Nyatakan pola jujukan tu menggunakan nombor, iaitu tolak 7. Kan? Itu jawapan saya tadi tu kan? Okey, kalau kita tulis jawapan dalam perkataan menolak 7 kepada nombor sebelum. Okey, jelas nombor macam tu korang tu jawapan. Kalau ayat macam ni pula korang tu jawapan. Boleh faham? Boleh? Okey, ungkapan algebra. Macam mana tu jawapan dalam ungkapan algebra? Okey, kan saya dah cakap tadi. Mulakan dengan apa? Dia mula dengan 9 kan? So, korang tulislah 9. 9. Okey, sekarang ni kita nak dapat nombor lepas tu macam mana? Okey, kalau sekejap saya pandang sekejap. Ungkapan algebra dia. Saya suka susun macam ni. 9
2, negatif 5, negatif 12 kan? Sama dengan, sama dengan, sama dengan, sama dengan. Okey, dan korang tahu semua ni kena tolak 7, betul? Tolak 7 kan? Okey. So, kalau kita buat 9, apa nombor yang ditolak 9 dapat 7? 9 tolak 2 ke 7 tolak 2? Okey, nak dapat 9. Nak dapat 9 ni. Tak, ni 9 tolak. Okey, sekejap. Nak dapat 9, apa nombor tolak 7 dapat 9? Ha. 16 kan? 16 lah. 16 tolak 7 9 kan? 16 tolak 7 9 kan? Ha. Okey. Dah, kita nak mulakan tu. Ni kalau tolak ni dia sama ada kita ikut nombor depan ataupun sekarang ni dia nombor dia mengecil. Jadi kita kena mulakan. Kita tahu tolak 7. Sekarang kita nak mulakan dengan nombor apa? Kalau kita tahu kat sini 16, tolak 7 dapat 9. Tapi kita tak boleh letak semua 16. Faham tak? Kita tak boleh letak semua 16. Kita tengok nombor yang sesuai untuk kita adjust supaya jadi sesuai untuk semua. Okey. Okey. Yang ni pula 9 tolak 7 kan? Betul? Ni negatif 5 Apa nombor tolak 7 dapat negatif 5? 2. 2 kan? Ni? 2 tolak 7 negatif 5 lah kan? Betul tak? 2 tolak 7 negatif 5? Kat dalam pula kan buat tapi nampak kan? Kata nak buat formula tapi kita fahamkan lah ini macam nak, sebab tu saya nak ajar sekarang ni. Apa? Nombor tolak 7 dapat 12, negatif 12. Negatif 5. 5 tolak 7 negatif 12. Negatif 5 kot. Okey, sekejap kita tengok Negatif 5 tolak 7 dapatlah negatif 12. Okey, sekarang ni kalau kau tengok nombor dia makin berkurang tau. Untuk kita dapat ni nombor 16, 9, 2 dia makin kurang. So macam mana kita nak jadikan dia jadikan dia ada X kat situ. Okey. Kalau saya suka tengok jawapan ni, kita terbalik saya punya jawapan. Okay, kita tengok Jadi sampai nombor 4 ni kan? Pula. Oh, sebelah. Okey, nampak? Tolak 7, menolak 7. Nampak tak dia tulis 9 tolak 7 N? Okey. Kita nak dah betul lah yang kita 7 kan? Right. Jom. Okey, ni balik. 7 ni dah betul dah. Sekarang ni macam mana kita nak betulkan nombor yang ada kat sini? Okay.
Okey. Sebab kan saya dah ajar tadi. Tadi awal dia sudah ajar. Kalau dia bermula dengan 9, nombornya bermula dengan 9, bermaksud nombor awal dia memang 9. Memang kat sini 9. 9 tu 7 dapat 2 se. Macam mana dapat 9? Betul? Betul? Letaklah X. Kalau segantikan X tu dengan kosong, betul tak jawapan dia 9? Nampak macam senang ajar macam mana buat dia punya ungkap algebra. Okey? Okey? Boleh? Boleh? Okey. Sekarang ni 9 juga. 7x juga. Sekarang 9 tolak 7 darab 1. 7 darab 1 7 kan? Betul tak 9 tolak 7 dapat 2? Sama. 9 tolak 7x. Betul tak 9 tolak 7 darab 2? Maksudnya 9 tolak 14 dapat negatif 5. Betul? 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 Betul tak 9 tolak 7x, tapi kali ni x tu kita gantikan dengan 3. Betul tak 9 tolak 21, itu 7 darab 31, kita dapat negatif 12. Betul? Okay, faham sikit macam nak buat. Nanti kita test lagi. Mesti ada lagi ni. Okay? Dah? Okay? Boleh? Boleh? Okay. Nanti harap bunyi online korang teacher je lah. Ini dah senang rasa je. Okay. Fibonacci. Oh alah, Fibonacci senang lah kan. Ni apa ni? 2 kan? Lepas tu? 3. Lepas tu? Dah, siap. Senang, lepas tu saya kata senang apa 100. Rugilah kan? Ni apa ni? 1 tambah 1, 2 kan? 1 tambah 2, 3. 2 tambah 1, 3. 1 tambah 3, 4. 3 tambah 3, 6. 3 tambah 1, 4. 4 tambah, ni 1 kan? 1 tambah 4, 5. 4 tambah 6, 10. 6 tambah 4, 10. 4 tambah 1, 5. Lepas tu sini, 1. Senang. Fibonacci dengan segitiga Pascal, senang. Tapi saya takut yang hari tu ada sekali saya buat soalan dia jarak-jarakkan gambar rajah kan, ada sekali tu. Saya takut macam tu. Okay. Padahal senang je. Okay, jom. Kita cuba buat lagi ungkap algebra daripada yang macam tadi kan. 11 x negatif 5 negatif 13. Apa tu? Tolak 8. Betul tak? Boleh? 7. 7 tolak 8. Tak setuju? Tak ada bantahan? Bantahan tidak terima. Kan ada mesyuarat korang kan, ada mesyuarat pokok. Macam itulah. Saya tidak menyokong, membantah pemilihan Z. Semua menyokong je. Kalau korang nak nampak, nak melambatkan majlis tu, macam tu lah. Habis tu kamu masuk ke mana? Tak tahu. Saya mencalonkan diri saya sendiri. Siapa menyokong? Saya menyokong diri saya sendiri. Tak apalah, kadang-kadang kena jadi kira sikit. Okey. Itulah sampai sekolah semua malu. Kan? Itu masalah. Lelaki terus hilang kejantanan. Okey. So, apa tadi? Tolak 8 kan? So, kita mula dengan 11, betul? Betul? Okey. Sesusun macam tadi. 11. Kalau tolak 8, bermaksud 11 tolak 8 berapa? 3 kan? 11 tolak 8 dapat 3 lah. X tu 3 kan? Setuju kan? Okey, kita buat ungkapan. 11, 8, negatif 5, negatif 13. Okey, kan tadi saya kata mulakan dengan 11 kan?
11 tolak 8 kan? Ya. 11 tolak 8 X kan? Okey. Test. 11 tolak 8 darab kosong. Mula dari kosong kan? Dapat 11. Betul? 8 kali kosong, kosong lah. 11 tolak kosong, 8 lah kan? 11 lah kan? So 11 tolak 8 darab 1. Alamak. Dapat berapa? Betul tak 3? Kita dapat. 3 betul Okey, lepas tu 11 tolak 8 darab 2. 11 tolak 16. Betul tak dapat negatif 5? Betul Seterusnya 11 tolak 8 darab 3. Betul tak 11 darab tolak 24? Dapat negatif 13. Okey, sekarang kau nampak tak macam mana buat ungkapan algebra dia? Boleh nampak tak macam mana? Nombor mula-mula tolak. Lepas tu kalau tolak dapat X lah. Kalau nombor mula tambah apa X lah. Okey, jadi kita tengok lagi. Sekarang nak cari sebutan ke 10. Kita gunalah tadi. Kan tadi kita dapat 11 tolak 8X kan? Gantilah X tu dengan 10. 11 tolak 80 dapat apa? Negatif 71. Dalam form 4 atau form 5 nanti, tajuk dia adalah janjang. Kan dia. Janjang. Bukan wak jam kopi gantung. Bukan. Janjang. Okey, nama dia janjang. Kalau tambah tolak, kita panggil janjang aritmetik. Kalau darab, bahagi, kita panggil janjang geometri. Lepas tu korang beruntung belajar gansa. Sebab saya ajar daripada darjah 6 kan. Jadi yang perempuan dah tahu. Semua dah ada dalam otak saya. Okay. Alright. Okay, let's go. Nombor 8 tadi kan. Nombor 9. Ya. Soalan gambar raja. Okey. Masuk kita buat dua latihan 42. Lagi banyak latihan lagi bagus. Okey, ni 6 6 kan? Atau 12. Kan? Itu 18. Betul Tambah berapa ni? Tambah 6. Tambah 6 kan? Tambah 6 kan? Darab 2. Tambah 6 kan? Okey. Apa pula ni soalan tu menu nyatakan pola, nyatakan urutan. Urutan ni 6, 12, 18. Nyatakan pola dalam perkataan apa dia? Menambah 6 kepada nombor sebelum. Okey. Okey, faham? Boleh faham? Lukiskan susunan butang baju untuk sebutan keempat. Tambah 6 lagi kan? Dia suruh lukis butang baju. Butang baju bulat. Kalau dia suruh lukis bulat, lukislah bulat. Kau pergi lukis petak. Salah lah. Masalahnya butang baju belakang saya petak. Cikgu petak, tak boleh. Saya nak lukis petak juga. Salah. Ni kata butang baju sekolah. Ada siapa-siapa butang baju sekolah dia petak. Di belakang sekarang raya kan butang baju ada roket. Butang baju roket. Butang baju anak panah. Butang baju mungkin betul lembu ke. Asal pula macam jenis kan dia kan? Tak ada. Saya punya butang baju kan dah 3 tahun tak tukar. Sebab lepas raya simpan terus. Habis tu saya guna yang lama lah untuk kalau yang baju tu saya guna yang lama. Jadi baju je yang lama.
Teacher tanya, kita tak boleh batu punya baju hutang baju Melayu ke? Oh, tu ada lagi tahun lepas. Itu bukan tahun lepas, itu dah tahun lepas. Ada lagi. Oh. So memang jarang beli batu punya Melayu. Kadang-kadang orang bagi. Orang hadiahkan. Pakai. Okay. Kalau ni pun apa ni, ada setengah kan, setengah kadang-kadang ada baju Melayu kan dah siap hutang. Dia dah ni. Tapi kalau nak ni biasanya nak cantik, baju Melayu yang hutang lain lah. Biasa orang beli yang hutang lain. Okay. Macam sekarang ni baju Melayu sekeluarga anak murid saya yang buat. Baju Melayu yang saya pakai rasa raya tu, anak murid saya yang pakai. Saya yang buat kan. Dah 2 kali dah anak murid saya buat. Maksudnya anak murid saya, dia memilih kerjaya sebagai tukang jahit. Bayarlah. Kau lah. Kami jangan jahit. Orang muda jahit lain lah sikit. Jadi dia setua jam 4 style jadi muda. Anak saya punya baju takip tu ada macam bahu dia macam wow, ada tinggi sikit. Wow, betul kan? Saya dapat rasa saya jadi kan sekarang kau jumpa slim fit. Slim fit tu kaki dia kecil kan. Jadi lah rasa pakai tak buat rasa. Itulah ni. Sekarang tukang Jackson dulu dah tua lagi tukar. Dah ada anak murid kan anak murid pula. Maknanya dah 2 kali dah 2 tahun. Okey. Lukiskan susunan baju okey. Maksudnya kena lukis berapa bulan ni? Ni 18 tambah 6 24 lah. Kau lukis ni lah bulat kan. Jangan pergi buat segi 3, salah lah. Lukislah 24 bulat. Alah tak payah, lubang-lubang tak payahlah. Kau lukis je bulat. Okey? Tak payah warnakan, lukis je. Okey, hitungkan yang ke-6. Okey, saya sebenarnya bila nak buat soalan ni, saya nak buat ungkapan algebra tu. Okey, tadi mula-mula apa? 6 kan? 6 kan? Jadi 6 tambah, dia menambah 6 tu. So tambah 6, X kan? X kan? Okey, kita test. Betul tak? 6, 12, 18 dulu. Kita test ni dulu. 6 tambah 6 darab kosong 6. Betul tak? Betul? Betul kan? Okey, 6 tambah 6 darab 1. Betul tak 12? Betul. 6 tambah 6 darab 3. Betul tak? 2 sorry. 3 terus. Apalah. 12 tambah 6, 18. Betul tak 18? Sekarang ni dia nak yang ke-6. So 6 tambah 6 darab 6. 6 darab 6 apa? 36 tambah 6? 42. Selesai. Nampak? Sekarang ni patutnya ungkapan algebra kau nak tera dah. Nampak? Boleh? Boleh? Tidak? Boleh ke tak boleh? Kena boleh. Malaysia boleh. Tapi seri je ni. Boja. Boja tak boleh makan nanti separuh lahir lawan pula dengan Vietnam. Masak. Apa semengarut ni? Alright. Encik Hamid ingin melakukan penanaman semula pada pokok kelapa sawit. Jarak di antara setiap pokok kelapa sawit adalah 9 meter. Dan jarak tanaman tersebut berbentuk segitiga sama sisi. Encik Hamid telah melakar satu peta tanamannya seperti raja di bawah. Jika Encik Hamid menanam 18 pokok kelapa sawit, berapakah luas tanah beliau? Ini ada satu pokok kelapa sawit. Satu pokok ada berapa tambahan ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6 Tambah 6 Tambah 6 kali kosong. Okey, kenapa saya buat macam ni? Sebab dia ada cabang dia ada 6 nampak? Tadi kan saya buat ni cabang ni 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Maksudnya, kalau tak ada cabang, satu pokok je lah kan? Okey? Kalau cabang yang kedua, ada 2 cabang, maksudnya ada 13, betul tak? Okey, kita cek lukisan ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So ada pokok-pokok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Keliling dia pula. 1, 2, 3. Okey, dia bukan ni, dia pokok So keliling dia patut ada ni ada 1, ni ada 1, ni ada 1. Okey. Keliling dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Patut ada 1 kat sini. Patut ada cukup 13 Nampak? Baris kedua. Tak, saya tunjuk balik macam mana jadi macam tu. Pokok yang pertama. Okey, tengok. Ada 6 cabang Baris kedua, itu baris pertama, ni baris kosong. Baris kedua ada 6 pokok. Ni baris yang kosong. 1. Baris kedua 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey. Saya pakai 1 tambah 6x. Baris permulaan kosong, 1 pokok. Pokok pertama. Baris yang pertama ada 7 pokok. Termasuk ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey. Baris seterusnya 1 tambah 6 darab 2 ada 13 pokok. Baris seterusnya. Maksudnya dia ada cabang lagi. Ni di cabang lagi. Cabang lagi. Dia setiap satu cabang ada 6 pokok. Ni satu cabang ada 6. So sekarang ni 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tentu. Okey. So sampai 1, 2, 3, 4, 5. So dia sampai 5, 1, 2, 3, 4, 5. So dia ada tolak pula berapa baru kira ni. Apa ni kau tengok. Yang penting ialah apa yang dia nak kat soalan ni. Dia nak berapa baris sampai berapa? 18 pokok. So berapa luas kawasan dia? Okay, macam mana? So korang kata tahu ada berapa pokok. Kalau 18 ada berapa pokok? 1 tambah 6 darab 3. 18 kan? 19 kan? Oh. Kat meja tu ada. Oh. Oh. Ha. Aku tak buat kerja melopong je lah. Okey, 18 tu sekarang ada berapa pokok yang ada kat sini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sepadan lah semua pening. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Dia dah kat gambar aja tu dah 18. Sekarang ni dia kata dia nak luas tanah tersebut. Maksudnya kan satu baris ni 9. Nampak? 9. Okey. So, ke atas ni berapa pula? Okey. Pening sikit soalannya. Segitiga dia 9, 9, 9 tau. Okey. So, semua itu tak pasti dekat sini nak pakai apa. Adakah dia pakai 9 juga? Kalau tidak nak kira jadi susah pula. Okay, kalau 9 kali 4, 36 kan? Yang ni 9 kali 3, 27 kan? 27 dah, 36 berapa? Jawapannya nampak? 841. Okey. Macam mana jadi 841? Ya, tunjuk Okay, ini dah okey, orang sudah okey. Di bawah ni 1, 2, 3, 4. 9, 9, 9. Ke atas ada 1, 2, 3. Nampak? 1, 2, 3 kan? Selang. Apa itu? Ha. Ini jarak dia sebabkan dia bentuk segitiga 9, 9, 9. Tapi dia jarak dia kan bentuk segitiga. Dia tak boleh panggil jarak dia 9. Tak boleh. 18 tak boleh. Okey. Nak rekod nanti. Masa form 1 korang ada belajar theorem Pythagoras? Ingat. 9, 9, 9. Nak dapatkan tinggi ini sama panjang. Bermakna ini 4.5, ini pun 4.5. Okey ke? Jelas sebab ni segitiga sampai kalau sebahagian kedua dapat 45 lah. 45 tambah 45 9 kan? Hello? Tak mana masih juga. Sekarang kita nak cari ni. Ni sisi yang panjang kan? Sisi yang panjang di sisi yang pendek kan? Hypotenuse. Nak cari sisi yang pendek. Kita nak tambah ke tolak? 9 kuasa 2 tolakkan dengan 4.5 kuasa 2. Kita yang buat 4. Kita cari ni. So kita akan dapat ini. Apa? Ha? 60. 60 point 35. Punca 75. Punca kita bawa ni kok kira
Punca dah bawah. Punca 60.7. Memang poin berapa poin tu tempat kurang. 7.794. Lah. Okey. Bermakna ni tinggi dia 7.79. Maknanya sini 7.79. 7.79. 7.79. 7.79. Itulah. Ada berapa 7.79? Ada 4. Dia ambil 8 terus. Apa? 7.79 dalam 4. Berapa? 31.1. Eh. 16. Okey. Ini tadi 27 kan? 27 kan? Negatif 27 kan? So luas dia 31.16 darabkan dengan 27. Dapat? Buat apa tu lebih? Apa 841? 841.72 meter persegi. Tak percaya? Tadi kan saya tunjuk jawapan dah. Tu. Orang dapat 32 lah pandang. Okey tu boleh lah. Itulah, tu 841. Apa ada salah? Kalau dah periksa bukan. Okey. Okey. Yang ni lah, aku rasa takut cikgu bagi soalan macam ni. Kau faham ke tidak? Ada sebelum bilang lagi. Kita tengok soalan ni. Takut bagi soalan kang. Mengganas ni soalan, masak korang. So, kita jumpa doktor sekejap. Kalau ada jumpa doktor kan, doktor, saya malas lah. Ubat tak? Ada. Semua pandai. Macam tu sebelum ubat je lah. Ubat bagi rajin. Dia memang ada ubat. Ubat dijual kalau kau pasal kat pasaran. Ubat tu Q Genius lah apalah kan. Sebenarnya ubat-ubat tu dia bukan dah. Dia memberi tenaga kepada korang. Bila korang bertenaga barulah korang nak belajar kan. Tetapi dia tidak membuang sifat malas. Kita ambil contoh dulu teacher sekolah rendah tu teacher. Orang tanya, kau ada makan tak vitamin apa-apa? Kan, mesti kita pandai orang tanya, kau ada pakai vitamin apa-apa tak? Aku nak jadi pandai macam kau lah. Apa lagi, inilah peluangnya. Aku dah makan vitamin ni, orang makan jawab, beli kayu. Orang percaya kita makan, padahal kita makan tu. Alah kan sekarang ni pun kan nak beli tudung artis ni kan, artis ni tudung macam ni kan, sanggup bayar mahal. Kalau hari raya nak pakai baju Melayu apa Nabil, baju Melayu mana kau nak pakai, kau ada kau nak pakai baju Melayu PP mesti nak baju Melayu artis juga kan, sanggup bayar mahal kan. Padahal kain ni kain murah tu. Nampak? Okey, raya poliklinik jumpa doktor kerana masa semua yang berlanjutan selama 3 hari. Kalau dia sekarang ni kalau demam semua berlanjutan 3 hari tu COVID lah. Okey. Sekarang sekarang kopi klinik pun klinik dah terima dah kau demam ke batuk. Dulu tak boleh. Sekarang dah tak ada masalah. Dia akan test COVID dekat korang, bayar. Bayar je. Kalau klinik kerajaan tanyalah batuk ke. Kalau batuk saja tak demam dia tak ni kau tak check. Dia batuk dan demam.
serentak. Ni cek lah. Dia cek COVID lah. Kena bayar. Cek COVID kalau kat hospital, kat klinik, mahal loh. Tu tak nak. Pergilah kena kajian, dia tanyalah. Okay? Sekarang dah tak susah lah macam dulu. Cuma kalau dia test kita tu, tu yang tak best tu. Okay? Doktor telah memberikan 3 jenis ubat iaitu ubat demam, antibiotik dan ubat sesama. Antibiotik ni sebab apa kita kena makan antibiotik? Sebab kalau dari segi sains dia ada kita demam tu disebabkan virus. Macam COVID lah. Orang yang kena COVID dia akan demam. Tengoklah tempoh dia demam sekejap. Mungkin sekejap sangat. Sejam je dia demam dah baik. Tengok antibody badan dia ada, orang sekejap je. Dia panas sekejap je betul dia baik. Sebab antibody badan dia baik lah. Kita nak balas. Maksudnya tak payah makan ubat pun. Maksudnya badan kita sebenarnya dah ada antibody. Antibody maksudnya kalau ubat kita panggil antibiotik. Kan kalau kopi klinik demam ke, sesama ke, terluka ke, bukan yang hati terluka sebab cinta tak. Terluka ke benda-benda yang melibatkan sakit lah, dia akan bagi antibiotik. Antibiotik tu doktor mesti cakap, yang jaga kat kaunter, antibiotik doktor saya bagi antibiotik, nanti pastikan makan sampai habis. Pasal tak? Antibiotik dia akan bagi antibiotik tu untuk kita makan. Makan sampai habis. Kalau tak habis, Tak habis tak boleh, kena makan sampai habis. Tak boleh, kena makan sampai habis. Itulah sains. Nanti korang akan belajar tu sebab sesa ada form 5 bab tu. Kenapa dia bagi 7 biji? Kena makan 7 hari biji. Kenapa? Macam mana kita COVID kena kuarantin 7 hari. Tapi yang vaksin 7 hari. Yang siapa yang vaksin 7 hari, siapa yang tak vaksin 10 hari. Sebelum tu lagi. Itu sebelum lagi, ini baru. 14 tahun. Lama ni. Kau tak rasa tersangat ke di rumah? Tak apa, okey. Vaksin yang baru lah 7 hari. Itulah fungsi dia. Kita vaksin tu. Okey. Kenapa? Sebab macam sekarang ni, antibiotik tu, virus kita biasa demam disebabkan virus. Kita makan antibiotik tu, dia akan membunuh semua virus yang berada dalam badan kita. Semua. Kalau korang makan tak cukup 7 hari, dikuatiri ada lagi virus yang tak mati. Sebab jangkaannya 7 hari tu akan mati semua virus. Itulah. Kalau kata korang makan 5 hari korang rasa dah sihat, korang tak makan, mungkin juga ada virus yang ada dalam virus atau bakteria yang masih berada dalam badan tapi dia tidak menyakiti korang, tak menyakiti korang, tapi dia masih ada. Itu yang menyebabkan korang boleh demam semula. Tujuan ni 7 hari kenapa? Sebab nak membunuh semua sekali. Jadi kalau sebagai antibiotik makan sampai memang betul kita akan sihat sebelum tu. Memang betul macam kita cakap memang. Tapi makan sampai habis. Itu nasihat lah. Okay. Alright. Okay. So bantu rakyat untuk membuat jadual pemakanan ubat jika dia bermula makan ubat pada pukul 8.30 pagi. Okay. Dia makan ubat semua pukul 8.30 lah semua lain. 3 biji sekali. Berusaha asma teruk. Bukan 3 biji semakan, 10 biji semakan. Sekali. Minum air. Baru 1, 2. Ada lagi 8. Sebab dulu punya lelah teruk. Sekarang tak ada. Sekarang makan ubat tak ada hal. Apa? Boleh makan 20. Bagi je. Betul. Boleh. Sebab dia kecil dulu. Sekarang tak adalah. Okey, dia kata dia nak 3 kali sehari 3 jenis ubat.
So kalau tiga kali sehari, kita tengok jawapan je lah. Alah, nak buat jadual ni. Kan sebelum tu pun kan. Tu dia, nampak? Nampak tak? 8.30 hingga 8.30, 4.30 berapa jam? 8.30, 9.30, 10.30, 11.30, 12.30, 1.30, 2.30, 3.30, 4.30, 8 jam. Makan, yelah betul lah 24 jam. Kita ada 24 jam sehari kan? Ada siapa sini 25 jam? Okay. So, bagi 4 dapat 8 kan? So, lepas 8 jam. So, 8 pukul 4.30. Lepas tu lepas 8 jam, 12.30. Memang tak lah, tak bangun nak. Dah tak cukup lah. Sebab demam, makan 2 kali je sehari. Tengok, dah tak cukup. Nampak? Okey, antibiotik. Antibiotik ni tak salah rasa dia ada yang 2 kali sehari, ada yang 3 kali sehari. Kita tengok biasa 2 kali sehari dah rasa. Kalau 2 kali sehari, 12 jam lah. 8.30 pagi, 8.30 malam. Lepas tu, 8.30 pagi besok pula makan lagi. Lepas tu 8.30 malam. Macam tu lah, 12 jam. Kalau sesama tak salah rasa sehari sekali. Sebab ubat sesama ni kalau daripada hospital dia warna kuning tu, dia mengantuk. Pokok makan memang rasa tidur je. Tak, ubat sesama paling warna kuning. Ubat batuk tu dia warna hitam tu. Ada warna hitam, warna merah. Dia tengok juga batuk kau macam mana. Kalau batuk yang cakap batuk kan warna hitam. Kalau batuk yang menyebabkan kau punya paru-paru ni ada bunyi. Kan bila dia, sebab tu dia check kepasan bila kita batuk, dia suruh kita tarik nafas. Kan? Dia pakai stetoskop tu, dia suruh kita tarik nafas. Pasal tak? Sebab dia nak tengok paru-paru kita berbunyi atau tidak. Kalau kita takat batuk saja, maksudnya kita punya esophagus tu, saluran pernafasan tu, ada kahak lah kat situ je. Sebab tu dia suruh makan ubat batuk ni hitam tu rasa. Tapi kalau kat paru-paru kita ni ada bunyi, maksudnya kita kahak tu ada dekat paru-paru. Macam COVID. Kalau COVID kan orang yang dah nazak tu dia baringkan sebab nak keluarkan cecair warna hijau. Macam itulah. So dia bagi tak rasa warna merah. Warna merah tu tujuannya nak mencairkan kahak dalam paru. Sebab tu kalau korang batuk, korang batuk biasa batuk. Kalau asma ni orang asma ni ada satu batuk yang macam bila batuk dia gahak dia macam tak boleh nak keluar. Dia tersekat orang asma. Dia macam tersekat. Dia tak rasa ubat dia warna merah. Tujuan dia nak mencairkan gahak tu. Bila contoh bila dia makan ubat tu, nanti dia gahak dia cair, dia rasa senang lah nak nafas. Tapi nafas dia ada bunyi sikit. Macam bunyi whistle sikit. Sebab saluran pernafasan dia tersekat dengan gahak tu tadi. Tapi kalau dia ikut makan ubat tu nanti dia dah bila dah clear baru kira baik. Sebab tu ada orang yang tu kan dia ada yang ambil gas tu. Ambil gas kita panggil net. Gas tu kita ni lah sedut lah. Ada orang ni tak boleh dia kena sedut betul-betul gas tu. Gas tu kena sampai habis. Tu tak ni yang cabang. Kan dia suka jodoh bidu kan. Dia bidu. Dia sedung. Tak elok. Dia setakat sementara je. Dia memberi kesan sementara je. So, daripada dia macam bayi dari sekolah rendah lagi dia guna. Marah dia masa kahwin. Dia dari sekolah rendah lagi dia guna. Kau tak tahu. Kau tak ada lagi kot. Abang kau sampai masa dia kahwin sesal ni. Kau guna lagi binatang ni sepatutnya. Kat dia. Kau tahu tak? Sampai bila kena guna macam ni? Lepas tu dia punya kakak ipar kau marah dia. Dia terus kalau tahu aku guna. Kantoi secakap. Alamak, kenapa dia secakap ke dia? Taklah orang suami mesti gaduh. Okey. Sebab itulah ubat tu ada function yang tersendiri. Okey. Jadi korang kena faham kenapa kita makan ubat. Okey, so sebenarnya kita dah habis dah latihan ni. Jadi nanti minggu depan kita buat latihan untuk pemfaktoran pula. Untuk periksa lah Okey, so cukup dulu untuk ni. Hari Rabu nanti korang online dengan teacher Okey, terima kasih semua. Bye.